Kalau kita sebut saja berkenaan dengan seni ini, sudah pastinya Sabah juga kaya dengan seni visual ataupun berkenaan dengan apa yang kita boleh katakan sebagai salah satu medium utama dalam pengembangan kreatif dan juga seni itu sendiri. Jadi kalau kita lihat industri seni visual di Sabah ini memang cukup hebat, namun setelah kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 selama 2 tahun, banyak cabaran yang perlu dilalui dan kini adalah waktu untuk kembali rancak khususnya bagi industri seni visual di Sabah. Jadi bersama dengan saya iaitu Dr. Muhammad Puat Bebit, pensyarah seni visual dari Universiti Malaysia Sabah UMS, juga sebagai Timbalan Presiden Persatuan Seni Visual Sabah. Selamat pagi Doktor. Ya, selamat pagi. Terima kasih kepada Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya. Saya akan bicarakan tentang seni visual, perkembangan seni visual di negeri Sabah. Itulah. Okay. Sebelum kita lebih lanjut lagi lah berkaitan dengan seni visual, apa itu seni visual, tapi difahamkan doktor ingin memberikan sedikit penjelasan lah latar belakang dan juga sejarah seni di Malaysia. Begini, kalau kita lihat seni visual orang biasa membicarakan tentang seni itu. Apa itu seni sebenarnya? Seni adalah satu benda yang halus, yang menjiwai ataupun yang sangat dijiwai oleh panca indera kita. Okay. Dari segi kalau mengikut Ibn Khaldun, seni itu adalah salah satu keindahan, satu keindahan. Mana Ghazali pun begitu juga. Ibn Ghazali mengatakan seni itu adalah satu perkara yang indah kerana Allah itu sangat indah. Okey, kalau kita perhatikan lagi, visual itu sendiri adalah satu karya yang nampak ataupun kita panggil visual tampak. Visual tampak maknanya apa yang kita lihat menggunakan mata kita ataupun panca indera mata, kita boleh dikatakan seni visual. Belum lagi yang bicara pasal mata hati. Kan? Kita melihat dari segi visual tu ada makna di sebalik itu dikatakan mata hati. Contoh kita kalau kita melihat keindahan alam contohnya, ciptaan ilahi misalnya. So kita akan mengetahui ataupun menghargai ciptaan itu sendiri. Yang hebat. Kan? Jadi kita dapat menguasai ataupun dapat merasai, dapat menjiwai. Itu yang perlu diterapkan kepada semua manusia yang ada di mana. Seni dengan manusia dia tidak lari. Itu kelebihan daripada Ghazali itu dia kata. Okey, kalau kita sebutlah industri bagi doktor sendiri memang dah lama di UMS sebagai pensyarah dan melihat perkembangan seni visual di Sabah ini. Sehingga ke tahun ini, setakat ini, setelah kita berhadapan dengan fasa pandemik dan kini kita di fasa endemik, bagaimana pengembangan dan juga yang terkini lah industri seni visual di Sabah? Okey, soalan yang sangat baik itu ya. Sebelum saya menyentuh pasal pandemik, era pandemik, saya cuba menyentuh tentang sejarah perkembangan seni visual itu sendiri. Okey, di Sabah ni awal tahun 1940-an, masa tu guru-guru pendidikan seni ni bertebaran ataupun dihantar mengajar di sekolah-sekolah. Contohnya macam Datuk Simon Yu. Simon Yu ni dia adalah seorang guru pendidikan seni yang mengajar di St. Michael Sandakan. Okay, begitu juga dengan Datuk Masjidin Nambi. Okay, dan ada juga pelukis secara individu iaitu pelukis wanita Tina Rina dan juga Luce Blanket. Dia mengasas pelukis-pelukis atau menyertai pelukis-pelukis di negeri Sabah ni pada awalnya. Kemudian pada tahun 1950-an Datuk Yaman Mus sebagai pengarah pada masa itu, pengarah Balai Seni Lukis, dia telah membuat satu pameran. Datuk Yaman Mus pada masa itu, Matthew Aziz, masa itu tahun dalam 1982, semasa tertubuhnya di Balai Seni Lukis itu diluluskan untuk penubuhannya. Kemudian tahun 84 maka adalah pameran yang bersifat bersama dengan pelukis-pelukis yang ada di Sabah itu. Kemudian kerancakan industri visual pada tahun 90-an. Itu dah mula merancak disebabkan ramai guru-guru yang berpendidikan secara formal di luar negara ataupun di dalam negara datang ataupun hadir ke negeri Sabah ini memberi idea-idea baru.
memberi idea-idea baru dan dapat dilihat oleh pelukis-pelukis yang ada di Sabah ni. Jadi di situ ada transformasi. Pada mulanya lukisan yang kalau kita lihat adalah berbentuk ataupun bersifat easel saja, iaitu dalam paparan format 4 segi saja, tapi pada tahun 90-an itu dah mula satu lukisan yang berbagai dari segi tekniknya, dari segi persembahannya. Di situlah mulanya ada installation, di situ ada assemblage dan berbagai-bagai lagi. Kalau kita lihat pada tahun 90-an juga terlibat beberapa orang pelukis, iaitu di bawah Datuk Yaman, arwah Datuk Yaman, Datuk Yaman Mus, telah mewujudkan kelab satu Kinabalu Art. Ya, Kinabalu Art Group, yang di mana pelukis-pelukis seperti Jaini atau Binjai, Daiman dan juga Mastini dan beberapa lagi telah bergerak mempamerkan lukisan-lukisannya itu dijual di Gaya Street pada masa itu. Pada masa itu pelancong-pelancongan, para pelancong datang dan cuba memiliki lukisan-lukisan daripada mereka ini. Dan kalau kita lihat pelukis-pelukis begitu hadir pada masa itu telah lahir dengan bentuk kumpulan-kumpulan. Salah satu daripadanya kumpulan Po, iaitu dari segi persembahan watercolor ataupun cat air, itu kumpulan Po. Kemudian Po ni nama dia ialah Zulkifli Abdul Rahman pada masa itu. Kemudian kumpulan Pangrok Sulap, dia dalam teknik cetakan, dia memperkenalkan teknik cetakan. Kemudian ada juga beberapa kumpulan lain seperti Jackson yang menghasilkan installation yang begitu gah sekali di Sabah ni. Kalau kita lihat di kawasan tiang-tiang kan, itu adalah hasil karya mereka. Jadi kita nampak. Betul. Kemudian beberapa karya yang berbentuk mural telah berancak disokong oleh Dewan Bandaraya. So ini adalah penyokong untuk mengembalikan pelukis-pelukis itu berkarya. Selain daripada itu juga pelukis-pelukis mula lahir. Kalau kita lihat, dia bukan sahaja setakat melukis-lukis dinding saja, tapi lebih pada komiti. Lebih pada komiti. Contohnya satu pelukis ini nama dia Yi Ilan. Dia telah membuat satu karya installation menggunakan tempatan, menggunakan mediumnya ialah ikar. Dia dah buat satu pameran besar di dalam dan juga luar negara. Jadi di situ dia dapat memperkenalkan produk-produk tempatan. Itu satu. Kemudian selain daripada itu juga sokongan daripada Lembaga Kebudayaan Sabah telah mewujudkan satu tempat iaitu Laman Seni, di mana pelukis-pelukis itu berada di situ. Dan dia bergiat secara tidak langsung dan pelancong-pelancong dapat menghadiri dan dapat membeli lukisan-lukisan tersebut. Jadi peranan Persatuan Seni Lukis Sabah ni pula pada tahun 2004 telah ditubuhkan Persatuan Seni Lukis Sabah ni. Di masa itu diterajui oleh Datuk Yaman, pengarah Balai Seni Lukis pada masa itu. Kerancakan itu telah berlaku. Kerancakan itu telah berlaku, maka guru-guru yang berpendidikan seni ini mula buat pameran dan mengajar pelukis-pelukis yang lainnya kan, dan lahirlah pelukis seperti Calmawan, seperti Indrian Hu, seperti Jamati, seperti Zaimi, dan juga yang lain-lainnya lah. Saya tak boleh masuk banyak sangat. Ramai sangat. Kan pelukis wanita juga kita tidak asing lagi. Saya contohkan Francis Gunting, Masni Asap dan beberapa orang lagi lah yang dapat menaikkan nama di Sabah ni. Jadi soalan tadi terlalu pandemik tadi kan. Pandemik. 2 tahun berlakunya pandemik tu, dia ada pro and con lah. Maksudnya keistimewaannya kerana mereka ada masa untuk menghasilkan karya pada masa itu. Jadi pelukis-pelukis ni perlu untuk menyiapkan lukisannya. Walaupun daripada pelancong atau permintaan dari pelancong itu kurang, tiada ada masuk, tapi mereka ini telah mengubah dengan norma baru, iaitu lukisan-lukisan itu dijual dalam bentuk online contohnya. Dan persatuan juga telah mengadakan bingkil-bingkil secara online.
untuk membantu pelukis-pelukis ini. Okey. Selain daripada itu juga banyaklah sokongan-sokongan daripada khususnya daripada Balai Seni Lukis Negara, Balai Seni Lukis Sabah sendiri, dan JKKN ataupun bandaraya itu sendiri. So dia dapat menyokong pelukis-pelukis ini untuk mengembangkan bakat. Dan satu lagi, Balai Seni Lukis setiap tahun telah mengadakan satu pertandingan, iaitu karya pilihan. Okey. Karya pilihan. Sekarang ini kita dinamakan karya perdana, karya pilihan tahunan. Okay, jadi di sini dapat menyungkil bakat-bakat daripada pelosok Sabah. Itu yang terbaik. Jadi guru-guru telah telah berkomunikasi dengan pelajar-pelajar ini untuk menghasilkan karya-karya daripada pelajar-pelajar sekolah menengah, sekolah rendah dan juga terbuka. Ini hasil daripada Balai Seni Lukis Sabah. Banyak penjelasan doktor dari awal sampai Jadi kalau dalam kesan akademik tadi, ramai jugalah yang terkesan, yang terkesan, terjejas dari segi pendapatan, sebab mereka ini bergantung kepada para pelancong. Kan itu masalah dia. Baik. Okey, doktor, akhir sekali lah, secara ringkaslah, kalau kita lihat sekarang ini cabaran yang dihadapi bukan saja perlu kita setelah berhadapan 2 tahun kita kira kurang aktif seketika dan kini kita kembali aktif, tapi cabaran yang dihadapi lagi sekarang ini sudah pastinya perlu bersaing dengan media sosial. Sekarang ini pun penghasilan karya hanya melalui internet, media sosial sudah boleh menjadi pendapatan berbanding mereka yang melukis dan sebagainya. Secara ringkaslah, bagaimana untuk berhadapan dengan cabaran ini, ataupun mungkin ada perkara yang baik juga sebenarnya. Berbalik tadi dalam masa era pandemik itu kan, jadi ramai pelukis-pelukis itu dah berkecimpung dalam bidang digital. Digital. Maksudnya selain daripada pemasaran secara online, secara konvensional ataupun secara tradisinya, mereka tetap melukis. Mereka masih lagi melukis. Tapi cara cari pemasarannya menggunakan online. Dan ada juga yang mana belajar sendiri, maksudnya menggunakan YouTube ataupun platform-platform yang ada sekarang ini, mereka dapat berusaha secara mandiri. Mereka menghasilkan lukisan-lukisan itu dalam bentuk digital. Maksudnya dalam bentuk digital. Dalam bentuk digital mereka mulalah memasarkan karya-karya mereka. Itu yang kita nampaklah dari segi era digital. Kalau lihat ni para remaja ataupun golongan generasi gadget ni, dia memang arif benda tu. Walaupun di sekolah tidak diajar pasal benda tu kan, tetapi mereka telah menggunakan platform seperti TikTok, seperti Twitter dan berbagai-bagai lagi. Dia dapat mengasah benda tu. Tapi ingat Kevin, dalam seni visual ni dia ada satu seni gunaan dan satu lagi seni untuk seni. Yang seni gunaan ni lebih komersial. Lebih komersial, maknanya mereka boleh menjual karya-karya mereka. Itu yang ramai katakan pelukis-pelukis yang secara sepenuh masa mereka bergantung kepada itu. Maksudnya dia mendapat job ataupun mendapat kerja tugasan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka itu membuat ilustrasi. So daripada situ mereka dapat kembangkan hasil karyanya. Baik, terima kasih doktor sekali lagi kerana bersama kami di Smart Pagi Malaysia. Dr. Muhammad Fuad Bibit, pensyarah seni visual Universiti Malaysia Sabah, juga selaku Timbalan Presiden Persatuan Seni Visual Sabah. Bersama-sama kita berbicara berkaitan dengan cabaran dan juga apa peluang yang boleh diterokai dalam industri seni visual. Terima kasih doktor bersama kami di Smart Pagi Malaysia.